Dalam episod menjejaki sejarah hubungan Brunei China yang lalu, kita telah mengikuti sejarah awal kedatangan Islam ke China. Pembinaan masjid-masjid di seluruh wilayah China membuktikan ajaran Islam diterima oleh sebahagian masyarakat Islam China sebagai agama yang suci. Proses penyebaran agama Islam ke China telah mengalami sejarah yang amat panjang, iaitu lebih kurang 7 atau 800 tahun yang lalu. Walaupun tahap penyebaran agama Islam amat perlahan, tetapi keadaan perkembangannya amat stabil. Islam mempunyai pusaka yang kaya di China. Islam pertama kali dibawa ke China oleh serombongan yang dikirimkan oleh Khalifah Utsman pada tahun 651 Masihi, iaitu 20 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Hubungan itu diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, bapa saudara Rasulullah SAW sebelah ibunya. Maharaja Yonghui menerima dengan baik agama Islam itu dan memerintah pembinaan masjid pertama di China. Pembinaan sebuah masjid peringatan di Kanton yang merupakan masjid pertama di negara itu dibina. Zaman dinasti Tang adalah zaman keemasan China dengan budaya kosmopolitan yang membantu memperkenalkan agama Islam. Permastautinan orang Islam pertama di China terdiri daripada saudagar Arab dan Parsi. Di kawasan inilah kabilah Huichi menerima Islam dan nama tersebut menjadi permulaan kepada rujukan terhadap masyarakat Hoi Hoi atau Hoi sebagaimana yang mereka dikenali hingga hari ini. Masjid Qingjing merupakan masjid tertua di Guangzhou dan dibina pada tahun 1009, yaitu semasa zaman dinasti Song. Sekarang kita berada di Masjid Qingjing, yaitu masjid yang tertua di bandaraya Guangzhou. Masjid ini dibina pada tahun 1009 Masihi oleh masyarakat Islam Arab yang bermastautin di sini. Walaupun sudah tua ataupun lama, namun masjid ini masih lagi digunakan oleh masyarakat Islam di Guangzhou ini. Masjid ini dijadikan tempat beribadat orang-orang Islam yang ramai bermastautin di Guangzhou. Sejak zaman dinasti Tang, Guangzhou telah menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing, khususnya dari Arab dan Parsi. Ini berlanjutan pada zaman dinasti Song dan Yuan. Di sinilah letaknya Masjid Qingjing, di mana tapak masjid ini sekarang sudah pun musnah sewaktu peperangan satu ketika dulu. Hanya tinggal di tapak di sini ialah ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dinding-dinding sini dan serta tempat kiblatnya menuju ke sana. Adalah tidak mustahil yang masjid ini juga pernah dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Brunei atau utusan-utusan dari Brunei yang beragama Islam pada suatu ketika dahulu.
Ini adalah kesan-kesan peninggalan yang kita jumpai di masjid ini. Ini adalah telaga, tempat beruduk ataupun tempat mengambil air sembahyang yang pernah digunakan oleh masyarakat ataupun jemaah-jemaah di masjid ini satu ketika dulu. Dan sekarang ianya telah tidak digunakan lagi disebabkan masjid ini sudah menggunakan air biasa. Di persekitaran masjid ini terdapat pekuburan orang-orang Islam, di antaranya orang-orang Arab dan Parsi. Toleransi dan rasa hormat terhadap Islam juga dapat dilihat dengan pembinaan makam-makam pembesar-pembesar asing yang meninggal di China. Masjid Yangzhou Xianhe atau dikenali Praying Temple dibina pada tahun 1275 Masihi semasa zaman dinasti Yuan. Masjid Xianhe merupakan salah sebuah daripada 4 masjid yang terkenal di China. Masjid ini telah dibina oleh Puhadin, yaitu salah seorang waris keturunan Nabi Muhammad SAW dari generasi yang ke-16. Semasa berkunjung di masjid ini, kami mendapati ramai jemaah Islam menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Makam Puhadin mula dibina pada zaman dinasti Song. Kemudian makam ini diperbesarkan dan dibaik pulih dalam zaman dinasti Ming dan Qing. Makam yang berusia kira-kira 700 tahun ini memiliki keluasan 666.7 meter persegi. Makam ini dibuat indah seakan-akan bentuk makam Sultan Bolkiah, baik dari segi ukiran maupun bentuk dan sini binaannya. Ini adalah makam Puhadin, yaitu seorang ulama penyiar Islam daripada negara Arab. Puhadin dikatakan adalah generasi ke-16 keturunan Nabi Muhammad SAW. Sejak Puhadin berada di Yangzhou ini selama 10 tahun, satu masjid telah dibina yang dipanggil sebagai Xianhe. Masjid ini memainkan peranan penting kepada masyarakat Islam yang tinggal di Yangzhou. Beliau dikatakan sebagai wali yang tinggi oleh masyarakat Yangzhou sendiri. Makam ini terletak di timur kota Yangzhou dan di tebing terusan utama atau dipanggil Grand Canal. Beliau merupakan keturunan Arab, yaitu generasi ke-16 Nabi Muhammad SAW. Semasa hayat Puhadin dikatakan menyebarkan agama Islam di kota ini dan mengislamkan lebih puluhan ribu penduduk tempatan. Sehingga sekarang ramai orang-orang Islam tempatan atau masyarakat Hui tinggal di kota ini. Selain makam Puhadin, terdapat juga kubur beberapa mubaligh atau ulama Islam yang dikebumikan di sana, antaranya Aisyah, Jahaniding dan Alaiding. Di sini adalah makam ataupun kubur 4 ulama Arab yang telah meninggal di sini sebagai untuk menyebarkan ajaran Islam. Ya, mereka itu yang terdiri pada pendawah-pendawah yang dari segi filosofi, dari segi utusan, pendakwah agama Islam dan juga seorang pendidik.
mereka telah dikuburkan di sini setelah menyiarkan ataupun menyebarkan ajaran-ajaran Islam ini. Semasa zaman dinasti Song, agama Islam terus berkembang di China, khususnya di kota-kota dan pelabuhan-pelabuhan utama di selatan China. Sekarang kita berada di Masjid Phoenix ataupun dipanggil dengan Masjid Burung Merak yang terletak di Bandaraya Hangzhou. Masjid ini dibina pada zaman dinasti Tang dan terus diubah suai lagi ataupun dibaik pulih hingga zaman dinasti Yuan pada tahun 1281. Masjid ini semasa pembinaan ataupun membaik pulih masjid ini, seorang mubaligh Islam dari Iran telah datang untuk menyumbangkan derma bagi membaik pulih masjid ini. Dan sama juga macam di Hangzhou ni. Seperti mana yang kita tahu, ya saya sebagai pusat pemerintahan awal Islam juga bertapak Di sini. Pada tahun 1070, Maharaja Shenzong menjemput 5.300 orang-orang Islam dari Bukhara untuk menetap di ibu negeri Song Selatan, Kaifeng dan Yanqing yang dikenali sekarang Beijing. Ianya diketuai oleh putra Amir Said yang kemudiannya dikenali sebagai bapa komuniti Islam di China. Penyebaran Islam itu bermula dari sini. Itulah dia orang datang sini Hangzhou. Selepas satu baru turun pergi Yangzhou, Nanjing. Di sini senternya. Kita lihat di dinding masjid ini ada tulisan mengenai dengan ayat-ayat Quran, air mulih dan seni binanya yang kebanyakannya mengikut seni bina Arab. Sementara di hujung sana pula terdapat bentuk mengikut seni bina Parsi ataupun Iran yang mana lebih berbentuk struktur ataupun reka bentuk Arab. Sementara dom ataupun yang di atas ini kita nampak ia adalah bentuk phoenix ataupun burung merak. Bahasa Arab. Lebih kurang apa hari ini? Selain orang-orang Islam dari Asia Tengah ini, bangsa Arab dan Parsi dan generasi Islam yang lahir dari perkahwinan dengan wanita-wanita Han tempatan terus memainkan peranan yang penting dalam perdagangan dan mengawal industri import dan ekspor di kota-kota pelabuhan utama China. Kita sekarang berada di Masjid Grassbridge Mosque ataupun Masjid Grassbridge, iaitu salah satu daripada 40,000 masjid yang dibina di China. Masjid ini masih lagi mengekalkan unsur-unsur kaligrafi tulisan Islam Cina yang begitu unik. Dan kalau kita tengok di sana, keunikan kaligrafinya ataupun bentuk tulisan Arab Cina
ada nampak begitu jelas di sana. Kegemilangan agama Islam pada era Laksmana Zhenghe membuatkannya dikenali sebagai era keemasan dalam sejarah Islam di China. Pusat-pusat Islam berkembang di China dan di antara pusat ini ialah Nanjing, ibu kota China semasa zaman awal pemerintahan dinasti Ming. Banyak masjid dibina dan di antaranya ialah Masjid Jingzhou yang dibina semasa pemerintahan Zhou Yuan. Masjid Jingzhou terletak di Jalan Shanshan, Nanjing dan dibina pada abad ke-14 Masihi oleh Maharaja Zhu Yuanchang khusus untuk orang-orang Islam yang tinggal di ibu kota itu sejak zaman dinasti Song dan Yuan. Masjid ini menjadi tumpuan orang-orang Islam dan dipercayai juga digunakan oleh pembesar-pembesar dari luar negara yang berkunjung ke ibu kota ini. Pada tahun 1430, Laksmana Chenghe mengarahkan untuk membaik pulih dan pembesaran masjid ini dengan keluasan 16 hektar. Sanya merupakan bandar di selatan wilayah Hainan, menjadi bandar kedua terkenal selepas Haikou. Keramaian penduduk ialah seramai 536,000 orang. Sanya merupakan pusat bandar bagi masyarakat Islam. Masyarakat Islam daripada orang Hoi berjumlah seramai 10,000 orang. Di sana terdapat dua perkampungan Islam, iaitu Hoi Hoi dan Hoi Zin. Manakala bahasa yang digunakan di sini ialah Hainan, Junhua, Maihua dan Lihua. Menurut Imam Masjid Ismos atau Masjid Timur di kampung Hoi Hoi bernama Usman, 86 tahun dan anak lelakinya Kasim, 52 tahun, menerangkan mengenai kedatangan Islam ke Sanya. Agama Islam di Sanya telah dibawa oleh orang-orang Vietnam sejak 700 ke 800 tahun yang lalu menerusi jalan laut secara perdagangan dan penghijrahan. Terdapat seramai 400 ke 500 orang masyarakat Islam di Sanya yang sudah mengerjakan haji ke Mekah dan seramai kira-kira 40 orang daripada masyarakat ini menunaikan haji setiap tahun. Pada masa ini terdapat seramai 10,000 orang masyarakat Islam di Sanya dan apa yang menarik mengenai masyarakat ini ialah mereka mengekalkan budaya yang diwarisi turun-temurun, iaitu makan pinang dengan sirih dan kapur. Masjid Timur yang terletak di Kampung Hoi Hoi dan Kampung Huzian adalah di antara masjid-masjid yang terkenal di Sanya. Sesuatu yang menarik mengenai masjid-masjid ini, ia merupakan tempat perkumpulan orang-orang Islam dan berinteraksi di antara mereka, tempat belajar ilmu-ilmu agama seperti mengaji dan sebagainya. Di luar Masjid Timur di Kampung Huzian ini terdapat kelas untuk belajar ilmu-ilmu agama. Tenaga-tenaga pengajar yang mengajar di sini adalah secara sukarela dan salah seorang daripadanya pernah menuntut beberapa tahun di Mekah.
في صدور الناس من الجنة والناس. Berhampiran dengan Ismos atau Masjid Timur ini ialah sekolah Hoi Hoi Toi. Sekolah ini mempunyai keramaian 450 orang penuntut, iaitu kira-kira 70% daripada penuntutnya terdiri daripada orang-orang Islam Sanya, manakala 30% lagi bangsa lain. Sesi persekolahan bermula dari jam 8 pagi hingga 11 dan di sebelah petang ialah 3 ke hingga 5 petang. Manakala mata pelajaran yang wajib diajar ialah bahasa Cina, Maths, Society, Sains, Kesenian dan English. Menurut Haji Zakaria, Islam di Sanya telah wujud sejak beratus tahun yang lalu, dibawa oleh orang-orang Champa Vietnam melalui jalan laut menerusi Guangzhou dan tersebar di Sanya. Kedatangan Islam di Sanya ini lebih mudah masuk ke sini kerana kedudukannya yang strategik di pesisir pantai. Sebelum kemunculan Islam di Mekah, Asia Tenggara telah menjadi pusat perdagangan utama pedagang Melayu, Arab, Cina dan India. Asia Tenggara kaya dengan hasil hutan, pertanian, logam yang diperlukan oleh pedagang Barat dan Timur. Apabila Islam berkembang di Mekah, pedagang Islam terus berdagang dan berdakwah di Asia Tenggara. Menurut pendapat pakar sejarah, Islam datang dari Arab melalui pedagang. Kanton pernah menjadi pusat perniagaan pedagang Arab hingga pedagang Cina memeluk agama Islam. Pedagang Cina Islam ini kemudiannya berdagang di Asia Tenggara di samping menyebarkan Islam. Pedagang Arab ini tinggal beberapa bulan di Asia Tenggara dan ada yang menetap serta membina perkampungan Arab. Perkampungan ini juga menjadi tapak utama berdagang. Ada juga pedagang Arab yang berkahwin dengan wanita tempatan dan menyebarkan Islam. Masa menunggu angin monsun pula digunakan oleh pedagang Arab untuk mengembangkan Islam. Penduduk tempatan juga turut terpikat dengan kejujuran dan menjaga kebersihan para pedagang Islam. Keistimewaan dan kemurnian Islam merangkumi semua bidang, termasuk konsep Tuhan Yang Maha Esa, keadilan, hak individu dan masyarakat, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Agama Islam menuntut manusia berfikir secara rasional dan mudah diterima oleh penduduk Asia Tenggara.